kafir. Nah, kalau Tuhan tidak maha mendengar, tak maha melihat, maknanya apa? Pekok ke mana? Nah. Maka hak tu dia panggil sepakat. Tak ada siapa dia kata Tuhan tak mendengar, Tuhan tak melihat. Hak khilafnya di mana? Tuhan mendengar dengan apa? Tuhan melihat dengan apa? Hak sini khilaf ni. Maka kata Mu'tazilah, Allahu sami'un bizatihi, Allahu basirun bizatihi. Allah mendengar dengan zatnya, Allah mendengar dengan Allah melihat dengan zatnya. Tidak ada sifat. Ini yang diingkar oleh puak Mu'tazilah. Tu maka adakah kafir Mu'tazilah kerana ingkar sama basar? Tak kafir. Sebab apa tak kafir? Sebab tidak disebut dalam Quran dengan secara kotak, soreh, jelas. Innallaha ta'ala yattasifu bi sifatis sam'i wal basari. Tak ada ayat lagu tu. Tak ada. Tetapi secara ta'akul akal, dia panggil dilalah iltizamiyah, kefahaman secara auto. Bagaimana mungkin boleh kita kata seorang itu mendengar kalau tidak ada punca yang hasil daripada apakah mendengar dia itu, iaitu pendengaran, gitu kan? Bagaimana boleh kita kata seorang itu melihat kalau tidak ada punca yang menerbitkan melihat itu, iaitu penglihatan. Itu mesti apabila seorang itu dia melihat, dia mendengar, pasti ada pendengaran, penglihatan. Tu apa itulah dia panggil sifat. Mabda'is sifat dia panggil. Dalam kitab Fathul Mubin, syarah bagi Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, disebut pada hadis yang kedua, syarah tentang rukun iman, disebutkan apa perkara yang tidak boleh dihukumkan kafir. Iaitu perkara yang bahasa ikhtilaf furu'ul aqaid. Contoh kanafil mu'tazilati, seperti menafilah fuq mu'tazilah akan mabda'is sifat, akan mabda' yang ia mabda' tu ialah sifat-sifat, segala sifat-sifat. Tu yang ni punca bagi mendengar, pendengaran. Punca bagi melihat, penglihatan. Maka yang inilah yang dinafi, yang diingkar oleh Mu'tazilah, sehingga mereka digelarkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dengan kelompok Mu'attilah. Fuak yang mentaktil, yang mengkosongkan zat daripada sifat. Tidak ada zat Allah Ta'ala itu sifat. Lepas tu Allah tidak mendengarlah, maha mendengar. Allah tidak melihatlah, maha melihat. Lepas tu melihat, mendengar dengan apa? Dengan zat lah. Tak ada sifat. Itu cara Mu'tazilah. Maka fasik mubtadi' mereka, tidak termasuk di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan sifat, mengisbatkan mabda', punca tu. Punca mari mana mendengar? Pendengaran. Gitu. Punca mari mana melihat? Penglihatan. Jadi kalau kita mengaji Tuhan sama basar, melihat, mendengar, hak tu belum naik di tahap ahli sunnah lagi tu. Baru duduk level Mu'tazilah baru dak ni. Nak naik level ahli sunnah, kena tafsir lagi. Mana? Tuhan mendengar dengan bersepakai di zatnya pendengaran. Gitu. Tuhan melihat dengan bersepakai di zatnya penglihatan. Hak inilah hak kita nak terjemah. Sam'un artinya pendengaran atau pendengar. Gitu. Ke-12 basarun artinya penglihatan atau pelihat. Gitu. Makna memberi makna wujudiyah, wahdaniyah. Memberi makna ada diri samad dan basar, dan satunya diri samad dan basar tadi. Pasal kalau kita terjemah artinya mendengar. Mendengar ni bukan satu, banyak. Tuhan mendengar segala benda yang ada. Tak kira. Nanti lagi
masuk dalam syarah dia nanti. Nah, dalam perbahasa ta'alluq dia panggil. Hijau sifat pendengaran ni mendengar. Mendengar apa? Itu. Itu dah. Jadi sebab itulah disebut dalam kitab dalam kitab syarah Jawharatut Tauhid, syarah Abdul Salam, Hasyiah Abdul Salam. Di atas Jawharatut Tauhid dia kata apa? Sya'a indal mutakallimina, telah masyhur di sisi ulama mutakallimin, isti'malus sifat, menggunakan perkataan sifat tu bimaknal ismi, dengan makna isim, nama bagi suatu makna yang wujud di suatu zat. Gitu. Dunal masdari, bukan dengan makna masdari. Masdari mana hijau, pekerjaan. Yang mana masdari ni, hijau ni ya dullu alal hadasi, ia menunjuk di atas hadas, artinya tak ada benda. Melihat tu tak ada diri, hanya amrun iktibari, boleh direti dengan akal. Diri melihat tak ada, yang adanya pelihat. Diri mendengar tu tak ada, yang ada pendengar atau pendengaran, itu ada. Jadi kalau kita terjemuh sama artinya mendengar, itu orang panggil terjemuh dengan makna masdari, hijau. Hijau bagi pendengaran, mendengar. Ni Mu'tazilah atau ingkar. Gitu. Ke-12 basarun, artinya melihat. Melihat tu kerja bagi pelihat. Kayak gitu. Jadi melihat ni Mu'tazilah tak ingkar. Tak ada siapa dia ingkar melihat. Pak satu hal sebut sendiri dalam Quran. Wa huwas samiul basir. Gitu. Dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tapi secara orang panggil ta'akul akal, tidak diterimakan ada istiqaq kalau tidak ada mustaq minhu, dia panggil. Tidak diterimakan adanya lazim tanpa ada malzum. Gitu. Tidak diterimakan ada istiqaq mana? Mendengar, melihat, tanpa ada mustaq minhu, mana tepat terbit daripada mendengar tu mana? Pendengaran, penglihatan. Kalau kita makhluk ni, orang pekok, tak ada telinga ke? Lesen gitu, pakai telinga je tu tak ada, lesen tu. Pekok je ni pasal, tengok telinga je tak ada. Lesen tu, gitu. Dah. Bukan tak ada telinga. Tak ada pendengaran, kayak gitu. Orang buta, tak ada mata ke? Dah. Mata ada, tapi tak ada penglihatan. Ya kita boleh melihat, mendengar ni kerana dijadikan pada mata dan telinga kita tu sifat pendengaran, sifat penglihatan. Nah, cuma mendengar kita tu arak lah dia panggil. Pendengaran kita, penglihatan kita tu arak. Arak ni mana sifat makhluk yang tupai pada jirim, terima perubahan, terima berkurangan. Nah, dulu tak pekak, lama-lama tua pekak. Nah, kayak gitu. Nah, dulu masa lahir dulu, boleh tengok dekat gini ke? Tak boleh. Nah, boleh tengok hok dekat-dekat, hok jauh-jauh boleh tengok? Tak boleh. Lama kelamaan boleh tengok hok jauh. Jauh nu boleh. Lama-lama hok jauh tak nampak, hok dekat nampak. Gabung jauh. Hok dekat tak nampak, hok jauh nampak. Gabung dekat. Nah, tu dia panggil kita arak ni terima perubahan. Nah, dia panggil arak tak kekal. Terima perubahan, ada permulaan, menumpang pada jirim saja. Tu. Pada adat tu hal letak pada anak mata, pada anak telinga. Pada adatnya ni, pendengaran, penglihatan, perkata, pendengar, pelihat, perkata kita ni pada adat saja tu hal letak atas lidah, atas mata, atas telinga kita ni. Boleh saja Tuhan menyalahi adat, betul tak? Contoh dalam Quran kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kayak gitu. Al-yawma pada ini hari, mana? Hari akhirat esok. Nakhtimu ala afwahihim, kami menterikan mulut-mulut mereka itu manusia. Mulut ni tak ada sifat kata, tak ada nak kecek. Tak ada nak kecek. Tuhan cabut sifat kata daripada mulut kita. Lepas tu
wa tukallimuna aidihim. Tuhan letak sifat kata ni pada tangan-tangan kita. Tangan pula kecek. Oh, pelik ke? Pelik ke? Tak pelik. Tak pelik. Pasal apa? Pasal hak lah ni mulut boleh kecek kalam lafzi ni. Kerana ada di anak dekat kita sifat kalam lafzi ni, boleh buat keluar ni pun. Hak Tuhan letak je pada adat. Boleh saja Tuhan menyalahi adat, ambil hak kata tu pak letak di tangan. Tangan pula hak kecek supaya mulut ni. Ngong. Boleh? Tak ada apa. Harus pada akal. Kalau orang tak ngaji hukum akal kata, karuk ni cerita ni apa? Tangan pula kecek. Mana boleh tak sini? Ingkar dia hukum Allah. Kafir. Kafir. Itu bahaya tu. Wa tukallimuna aidihim, berkata-kata akan kami oleh tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menaik saksi segala kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa barang yang mereka usaha di dunia. Kayak gitu. Tangan kaki boleh kecek, tangan kaki boleh melihat, tangan kaki boleh mendengar. Boleh. Kalau Tuhan letak pendengaran, penglihatan, Tuhan jadikan pada tangan kita perkata, pelihat, pendengar. Boleh. Tak ada apa. Jadi bukan melihat dengan mata. Kalau melihat dengan mata, tak ada orang buta lah. Mungkin orang buta pada mata. Bukan melihat, bukan mendengar dengan telinga, bukan. Kita mendengar dengan sifat pendengaran, sifat pendengar yang Allah letak, Allah jadikan pada adatnya di dunia, di telinga. Kita melihat dengan sifat pelihat yang Allah Ta'ala jadi pada adatnya di dunia, di mata. Sah menyalahi. Sah Tuhan nak ubah. Boleh. Tak ada apa-apa. Itulah gitu dah.